إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Okey, nak test mic Baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada masa 33 minit 58 saat untuk azan isyak. Kita di awal kita nak habis pukul berapa? Sebab kalau saya pergi kuliah di sekitar Negeri 9, saya akan bagi kuliah, saya akan berhenti ketika azan isyak, bukan ketika azan isyak, masa isyak saya berhenti. Dan kita akan sambung kuliah akan datang. Memang macam tu saya buat dan saya dapat daripada saya punya guru saya dekat masa saya belajar master dulu lah. Jadi kita nak berhenti pukul apa? Kita kena dapat persetujuan dulu. Bukan 10.30 9 lagi dah Baik, saya rasa tak sampai situ lah. Mungkin sekitar tu lah InsyaAllah. Yang pertama. Yang kedua, kita berhenti azan, kita boleh lakukan azan tak? Nanti kita berhenti untuk azan isyak, kemudian kita sambung. Guru saya bagi tahu azan isyak ni azan ni syiar. Jadi dia mesti azan walaupun ceramah. Sebab ceramah ni sunat, azan tu syiar. Baik. Tuan-tuan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Kali pertama sampai di surah An-Nur Sunggala ini, saya masih lagi belum sempat berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi saya dengar imam baca surah Al-Isra' tadi. Itu je saya tahu. Imam tu dia baca lancar, mungkin daripada tahfiz agaknya. Betul tak? Bukan Tapi lancar bacaannya, alhamdulillah. Surah Al-Isra' ni, kalau kita baca surah Al-Isra', kita mungkin kaitkan isu-isu Palestin dengan surah Al-Isra' Tapi yang berkenaan Masjidil Maqdis ni ayat pertama je. Yang berkenaan dengan Palestin ataupun yang berkenaan dengan Baitul Maqdis, kita biasa kaitkan tu ayat pertama je. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala ayat pertama, apakah kesinambungan ayat pertama dengan ayat yang seterusnya? Jadi Allah silap buah ayat ke? Tapi para ulama dia ada cerita, dia ada buat kajian, ulama pun tafsirkan macam mana kaitan ayat pertama tu sampai ayat yang sekurang-kurangnya habis satu muka tu. Cuma mungkin bukan forum ni lah kita cerita, bukan cerita tempat di sini lah kita cerita. Baik, kalau tuan-tuan nak cerita pasal Yahudi, buka surah Al-Ma'idah daripada ayat ke-12 ke atas. 12 selepasnya, itu cerita pasal Bani Israel. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita akan bercerita berkenaan Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa bermula 7 Oktober. Bukan bermakna peperangan tu bermula 7 Oktober. Bukan bermakna peperangan tu bermula 7 Oktober. Dia bermula sebelum tu lagi. Tapi peperangan episod peperangan kali ini dinamakan dia sebagai Taufan Al-Aqsa. 2021 mereka perang, 2018 mereka perang, 2014 mereka perang, dan sebelum-sebelumnya mereka juga ada episod-episod peperangan sebelum itu. Dan kami ni daripada Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin, ada beberapa NGO, bukan beberapa, ada 55 NGO di bawahnya, di pusat, kemudian adalah di negeri-negeri yang lain. Dan naratif yang kita bawa kali ini, mungkin kita dengar ceramah Palestin ni, kita tak tahu akhirnya ceramah Palestin nak pergi mana. Ataupun ceramah Palestin ni, orang katanya, apakah end goal peperangan antara Palestin dan Israel? Apakah end goalnya? Last kali nak jadi apa? Jadi kita membawa naratif untuk membebaskan Palestin. Gabungan ini adalah gabungan yang kita nak bawa naratif untuk bebaskan Palestin, bukan untuk gencatan senjata. Faham tak? Maksudnya, kita tidak akan berhenti ceramah ataupun ceritakan berkenaan isu Palestin selagi mana Masjid Al-Aqsa belum bebas. Selagi mana Palestin belum jadi pihak orang Palestin, milik orang Palestin. Kerana itu yang dijanjikan kepada umat Islam. Jadi kita nak bincang berkenaan bukan sehingga gencatan senjata, sebab gencatan senjata sedang berlaku sekarang, walaupun dilanggar oleh Israel sikit-sikit, sedang berlaku sekarang. Adakah setiap kali berlaku gencatan senjata maka kita pun berakhir bercerita tentang Palestin? Lepas 28 hari, daripada 7 Oktober sampai 31 Oktober, kita tengok semangat dah kita buat, kita tengok banyak himpunan-himpunan berkenaan Palestin. Masuk je November dia dah mula slow. Kemudian hiburan sana, hiburan sini, hiburan sana. Saya tak nak spesifik mana-mana lah Kita hiburan sana, hiburan sini ni, kita pun mana pergi Palestin. Tapi mereka
kematian tu bertambah-tambah kan, bertambah-tambah. Baik. Perjuangan membebaskan Palestin ni dia bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat yang ataupun gambar yang tertera di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah satu surat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakanlah inilah original. Ini tulisannya wallahu alam. Ini adalah surat yang dihantar kepada sekarang kita panggil Hercules lah. Pemimpin Rom, Heraclius. Bercerita untuk menyampaikan Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, ingatlah sebelum berlakunya kiamat 6 perkara. Yang pertama kematianku, kewafatanku. Yang kedua pembebasan Baitul Maqdis. Maka pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba ringkaskan, saya cuba kalau boleh kita tak lambat sangat dari Isya. Pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bila Nabi kat Mekah, Nabi nak membebaskan kesyirikan di Mekah. Nabi nak membebaskan kesyirikan di Mekah. Kemudian lepas kesyirikan di Mekah dah selesai, maksudnya dah bebas, Nabi nak buat apa lagi? Nabi nak buat apa lagi? Ataupun Islam nak buat apa lagi? Okay. Sebarkan. Kita sebarkan. Tapi sebenarnya dia ada misi-misi yang kita dapati daripada seorang doktor nama dia Dr. Abdullah Ma'rur. Dr. Abdullah Ma'rur ni dia buat satu tesis berkenaan Palestin. Dia buat satu tesis berkenaan Palestin. Satu hadis Nabi, satu cerita seorang sahabat nama dia Abdullah bin Ma'rur, Al-Barra bin Ma'rur. Al-Barra bin Ma'rur ni ketika mana di Mekah, ketika mana Nabi SAW di Mekah, ketika Nabi SAW di Mekah, dia bermimpi kita solat menghadap Kaabah, solat menghadap kiblat Kaabah. Solat ni kiblat kita bertukar kat mana? Kiblat kita bertukar pada tahun kedua Hijrah. Selepas maknanya bertukarnya kiblat tu di Madinah. Tapi sahabat ni Al-Barra bin Ma'rur ni dia bermimpi solat menghadap Kaabah pada ketika mana mereka dia ada di Mekah. Dan dia argue dengan sahabat. Dia argue dengan sahabat-sahabat lain. Dia kata, kenapa aku bermimpi kita solat menghadap Kaabah? Jadi sahabat kata, mana ada solat kita menghadap Baitul Maqdis? Kita semua tahu solat kiblat pertama kita solat menghadap Baitul Maqdis. Itu yang pertama. Itulah kiblat kita yang pertama. Semua orang kita yang tahu. Tapi Dr. Abdullah Ma'ruf ni, Dr. Abdullah Ma'ruf ni dalam tesisnya dia kata tak. Daripada hadis ni yang kisah Al-Barra bin Ma'ruf ni, dia kata sebenarnya kiblat pertama kita adalah Kaabah. Kiblat kita pertama kita adalah Kaabah. Kita boleh orang kata agree to disagree lah kan. Sebab ini adalah kajian. Dia kata kiblat pertama kita adalah Kaabah berdasarkan hadis ni. Jadi bila sahabat tu mimpi, dia tanya dengan Nabi SAW. Nabi kata, kalau kau bersabar, sikit lagi kita tukar. Kalau kau bersabar, sikit lagi kita tukar. Sebab Kaabah ni dibina pertama. Selepas Kaabah dibina, 40 tahun lepas tu, barulah dibina Masjid Al-Aqsa. Jadi kiblat pertama tu adalah Kaabah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis disebabkan berlakunya kesyirikan di Kaabah. Jadi kuliah sirah pula Kemudian Nabi SAW pergi ke Madinah. Nabi SAW pergi ke Madinah, tujuan utama dia sampai Madinah adalah untuk membebaskan Mekah daripada kesyirikan. Jadi berlakunya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, semua perang Khandaq lah sekurang-kurangnya adalah untuk membebaskan Kaabah. Membebaskan Kaabah daripada kesyirikan. Habis dia peperangan Khandaq, Nabi SAW sebut al-an naghzuhum wa la yaghzunana. Sekarang kita perangi mereka. Islam perang orang Quraisy pula. Perang orang Quraisy pula. Bukan mereka asyik defensif je Jadi Nabi SAW, okey, jadi selepas daripada peperangan Khandaq berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Lepas tu berlakunya peperangan Khaybar. Berlakunya perang Khaybar. Habis perang Khaybar, Nabi SAW dan juga para sahabat dah bersedia untuk bebaskan Mekah. Dah bersedia untuk bebaskan Mekah daripada perjanjian Hudaibiyah lah. Kalau tuan-tuan bersama saya dalam sirah ni, saya sebut ni seolah-olah macam kita faham je lah seolah kita dah biasa lah dengan sirah ni. Kalau you berang dengan saya dulu, saya akan cerita lah benda-benda ni Daripada Khaybar, Nabi SAW selepas Nabi punya mission nak bebaskan Kaabah, kemudian bebaskan Baitul Maqdis. Sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal illa thalathati masajid.
Tak payah susah-susah nak pergi musafir jalan-jalan jauh-jauh, kecuali 3 masjid. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjidi Hadha, iaitu Masjid Nabi lah, Masjid Nabawi lah. Hadis ni orang nampak, oh ni kita kena pergi Masjid Al-Aqsa, ambil travel, jom kita pergi Masjid Al-Aqsa. Orang ambil macam tu lah kan. Tapi sebenarnya hadis ni difahami sebagai hadis untuk kita membebaskan tadi, bebaskan Kaabah. Kalau Kaabah dah bebas, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Kemudian Masjid Nabawi, maknanya nak pergi ke Masjid Nabawi kena bebaskan Kaabah dulu, kemudian Masjid Al-Aqsa dulu, kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni, Masjidil Haram, orang kata Kaabah ni milik Allah sebab rumah Allah. Masjid Nabawi, nama pun Nabawi, rumah apa? Masjid Nabi lah. Masjid Al-Aqsa milik siapa? Umat Islam. Tandanya apa? Tandanya Nabi SAW tak bebaskan sendiri. Nabi tidak membebaskan Masjid Al-Aqsa sendiri. Tetapi dalam kehidupan baginda SAW, kalau kita tengok dalam peperangan ni, selepas dia habis je peperangan Tabuk, maknanya dah berlaku pembukaan kota Mekah, kemudian peperangan Tabuk. Habis peperangan Tabuk, Nabi SAW tidak pergi lebih utara dah. Tak pergi naik atas lagi dah. Melainkan Nabi SAW menghantar sahabat. Sebab apa? Tujuan utusan Nabi untuk membebaskan Kaabah. Yang membebaskan Masjid Al-Aqsa apa? Sahabat ataupun umat Islam. Jadi tanda dia Masjid Al-Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini dia adalah milik umat Islam. Nah, ini tesis daripada Dr. Abdullah Ma'ruf tadilah, di situ tu. Ini dia punya dan buktinya 23 daripada 45 risikan dan juga peperangan Nabi SAW adalah ke arah utara. Dia adalah mula ke arah utara. Dan arah utara tembak sikit. Dan peperangan Mu'tah Nabi hantar sahabat. Peperangan Mu'tah kat Jordan kan, hantar sahabat. Kemudian Nabi hantar sahabat pergi dakwah dekat Syam. Hantar sahabat pergi ke Yarmouk, peperangan Yarmouk dan sebagainya lah. Ini semua sahabat yang pergi. Nabi SAW tidak pergi. Dan sehinggalah Sayyidina Umar Al-Khattab membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijrah. Sehinggalah Nabi Umar Al-Khattab membebaskan Baitul Maqdis pada 15 Hijrah. Dan adakah ia berakhir di situ? Tidak. Dia bersambung. Kalau tak, kita tak lahirlah. Kemudian berlakunya pembebasan sekali lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Jadi selepas itu Salahuddin Al-Ayyubi pun meninggal. Kemudian berlakunya peperangan salib yang kedua, orang kata kan, bila dia pijak kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Saya nak sampaikan poin yang pertama kita adalah membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis ni dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis tutup satu cerita. Pergi kepada Nakbah. Nakbah ni apa dia? Nakbah ni ethnic cleansing, pembunuhan beramai-ramai. Berapa ramai yang meninggal nanti kita tengok. Seorang lelaki yang juga wartawan dan juga ahli politik yang bernama Theodore Herzl. Theodore Herzl ni dia mengasaskan satu idea untuk mewujudkan negara bagi orang Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi ni kena ada negara. Kerana orang Yahudi daripada lahirnya mereka sampailah sepatutnya sekarang tidak layak mempunyai negara. Tidak ada negara. Mereka tidak ada negara. Tidak ada negara. Walaupun dalam Al-Quran Allah SWT ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum, Allah SWT bagitahu kepada Nabi Musa, bagitahulah kepada orang Yahudi, masuklah Palestin. Ya qaumi udkhulul masjidal ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum, masuklah ke dalam ardal muqaddasah, iaitu Palestin yang telah ditetapkan kepada kamu. Tapi mereka ni tak nak. Dia kata apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ketika itu dalam Palestin ni ada orang-orang yang ganas. Jadi mereka ni takut. Yahudi memang pengecut pun. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami takkan masuk selagi mana mereka tak keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka ni keluar baru kami masuk. Kemudian Nabi kata, jomlah kita bebaskan, masuk dalam Allah dah tetapkan masuk dalam Palestin. Mereka kata, qalu apa dia kata? Ya Musa,
idhab Allahumma salli ala Muhammad. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah Musa, pergilah engkau dengan kaum kau, pergi masuk Palestin. Kami nak duduk sini kat luar ni, kat Mesir ni. Kami nak duduk kat sini je. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah dah tetapkan untuk orang Yahudi masuk Palestin, tapi dia tak nak. Jadi mereka ni tak perlu pun masuk Palestin sebab bukan tempat dia dah. Jadi Theodor Herzl dia mencadangkan sepatutnya kita ni orang Yahudi kena ada satu negara. Tapi adakah negara tu di Palestin, di Kenya, di Hungary, di mana belum ada idea lagi. Jadi mereka ni survey beberapa tempat untuk wujudkan negara bagi orang Yahudi. Daripada buku ni, buku Judean State ni, The Jewish State. Buku ni ditulis pada tahun 1896. Kemudian tulisan buku ni disebarkan. Kalau dulu ada WhatsApp kan, sekarang tak ada. Dulu ada WhatsApp. Jadi disebarkan. Daripada buku inilah, setahun selepas itu, mereka membuat satu perhimpunan besar-besaran. Membuat satu kongres. Persidangan Zionis Antarabangsa 1897. Yang mereka membuat satu resolusi, mesti ada satu negara bagi orang Yahudi di Palestin. Yang pertama, nama mereka Zionis ni sebab apa? Dekat Baitul Maqdis ada satu bukit, nama dia Bukit Zion. Bukit Zion. Bagi mereka inilah tempat suci mereka, tempat suci mereka, dan mereka mengambil Baitul Maqdis tu sebagai nama Baitul Maqdis tu bagi mereka adalah Zion juga. Jadi mereka meletakkan nama mereka sebagai Zionis. Dari situlah ada wujudnya nama Zionis. 1897 mereka membuat resolusi. Mereka mengumpulkan elit-elit Yahudi. Mengumpulkan elit Yahudi di Switzerland. Sebelum tu orang Yahudi ni ada kat mana? Yahudi ni bersepah di seluruh dunia. Yahudi ni bersepah di seluruh dunia. Sebab mereka ni bangsa yang tidak ada negara. Tidak layak ada negara. Okay? Jadi mereka pun cubalah membuat pertemuan-pertemuan. Dan mereka menulis satu membuat perjanjian dengan British. Ketika itu British sedang ada isu dengan British merupakan kuasa besar ketika itu, dan Turki Osmaniyah yang sedang mulai retak pada tahun hujung-hujung ni 1924. Turki Osmaniyah secara rasminya jatuh, tapi sebelum tu dah mula retak. Kita punya sultan kita itulah, maknanya Sultan Osmaniyah tu, Khalifah Osmaniyah itulah kita punya khalifah, tapi bawah dia semua dah hancur. Maknanya orang-orang bawah dia habis belaka dah berjudi, dah bermaksiat, dah rosak belaka dah. Tali barut pun banyak bawah Khalifah Osmaniyah. Jadi ketika itu mereka Turki Osmaniyah mempunyai hutang dengan British 200 juta USD. Mempunyai 200 juta pound, 200 juta pound berhutang. Dan mereka bincang kalaulah Sultan Abdul Hamid memberikan tanah Palestin kepada orang Yahudi, dia akan bebaskan, dia akan settlekan hutang tu. Hutang tu kira settle. Kata Sultan Abdul Hamid, ini tanah umat Islam, bukan tanah aku. Tanah umat Islam bukan tanah aku. Kemudian orang Yahudi ni, mereka buat perjanjian dengan British. Mereka minta kepada British untuk dapatkan satu negara, dan mereka cadangkan itu di Palestin. Dan satu deklarasi namanya Deklarasi Balfour. Satu surat dihantar oleh Yahudi kepada British, dan mereka balas dengan satu deklarasi namanya Deklarasi Balfour 1917. Surat ini ditujukan kepada siapa nama ni? Rothschild. Ni Rothschild ni, biasa kita dengar nama Rothschild. Ditulis surat ni kepada Rothschild menandakan British menyokong penubuhan negara Yahudi dan akan membantu Yahudi untuk mendapatkan negara di Palestin. Dan daripada 1917 inilah British mula menjajah Palestin. Mereka datang menjajah Palestin kerana ketika itu dia punya end goal dia jajah Palestin untuk bagi pada Yahudi. Itu game dia. Daripada deklarasi Balfour 1917, mereka mula jajah Palestin, mula berperang dengan Osmaniyah pada Perang Dunia Pertama, bermula pada 11 Disember, dan mereka mula menjajah Palestin, dan dalam masa yang sama menjemput orang-orang Yahudi untuk masuk beramai-ramai, berhijrah beramai-ramai masuk ke dalam Palestin. Berhijrah beramai-ramai ke dalam Palestin. Jadi ini adalah data berapa ramai orang Yahudi yang berhijrah masuk ke dalam Palestin.
berhijrah masuk dalam Palestin kerana mereka masukkan ramai-ramai Yahudi. Dia kata okeylah, lepas ni kita dah ramai kat sini, jomlah kita buat negara. Jadi jemput daripada seluruh dunia masuk ke dalam Palestin. Dan sehingga 1945 mereka mempunyai 376,000 orang Yahudi di dalam Palestin. Adakah sebelum tu 1917 orang Yahudi dah ada dekat Palestin? Jawapannya ada. Orang Yahudi ni kan ada di seluruh dunia. Jadi sebelum 1917 ada je penempatan Yahudi di negara Arab ni. Dekat Kenya ada, dekat South Africa dan sebagainya. Dan selepas 1917, 1920 mereka mula berhijrah beramai-ramai. Sehinggalah 1946. 1946. Jadi cadangan mereka, Yahudi punya negara, cadangan daripada mereka, yang warna oranye tu adalah negara untuk orang Arab iaitu Palestin, yang warna biru adalah negara untuk Yahudi. Mereka serahkan 2/3 tanah Palestin kepada Yahudi. Ini adalah perancangan daripada British untuk berikan kepada orang-orang Yahudi. Baik. 13 Mei 1948, 13 Mei 1948, orang British secara rasminya menghentikan penjajahan mereka kepada Palestin dan mereka keluar. 13 Mei 1948 mereka keluar. Habis penjajahan Palestin, mereka keluar. 14 Mei Yahudi isytiharkan Palestin sebagai negara Israel. 14 Mei 1948. Bermula daripada 14 Mei 1948 ini berlakunya Nakbah. Dan hari ini daripada 1948 hingga 2023 kita dah habis 75 tahun. 75 tahun Nakbah. Apa yang berlaku? Peta ini menceritakan apa yang berlaku. Daripada 1917, orang Yahudi adalah sikit-sikit masuk dalam Palestin, sikit-sikit. Kemudian pada tahun 1948, ketika mana mereka mengisytiharkan negara Palestin itu, menjajah Palestin dan mengisytiharkan sebagai negara Israel, 750,000 orang Palestin dihalau keluar. Ini yang dipanggil sebagai Nakbah. 750,000 orang Palestin dihalau keluar dan menduduki tempat yang warna hijau tu. Itu masih lagi dalam Palestin. Tapi pada tahun 1948, yang warna hijau itu, yang warna hijau di sebelah kanan, kalau saya boleh, okey, yang warna hijau di sebelah kanan ni dan juga warna hijau sebelah kiri. Yang warna hijau sebelah kiri ni apa? Gaza. Di sebelah kanan ni kita panggil apa? Tebing Barat. Mana okey. Tebing Barat dan juga Gaza. Tahun 1948, Tebing Barat dan juga Gaza ini, Tebing Barat adalah di bawah pemerintahan Jordan. Jadi Gaza ni di bawah pemerintahan Mesir. Jadi sebenarnya ketika ini 1948, orang Palestin kehilangan negara 100%. Mereka kehilangan negara 100% kerana penempatan yang mereka duduk di sini adalah di bawah Jordan. Jadi orang-orang Palestin yang duduk di sini, mereka dapat pasport Jordan. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, ada orang Palestin, dia kata, betul, dia pegang pasport Jordan sebab dia Palestin 1948. Palestin 1948, mereka pegang pasport Jordan. 1967 berlaku satu perang namanya Perang Arab Israel. Perang 6 hari, Perang Arab Israel. Peperangan itu sebenarnya menyebabkan umat Islam kalah, orang Arab kalah, orang Arab kalah perangan ini. Dan tetapi kesan daripada peperangan ini adalah orang Palestin mendapat satu wilayah otonomi. Satu wilayah otonomi untuk mentadbir. Jadi yang Tebing Barat ni diberikan kepada orang Palestin, Gaza ni pun diberi kepada orang Palestin, yang warna biru ni Israel. 22 kali 78%. 22% kali 78%. Lebih kurang macam itulah dia punya pembahagian dia. Okey. Dan berlakunya perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo tahun 1993. Kesan daripada 1993, tanah Palestin diinjak lagi, menjadilah warna hijau yang sikit ni. Ini tanah milik orang Palestin. Yang warna biru ni milik Israel. Okey. Jadi kalau kita bincang two state solution, kita nak ambil two state solution yang mana?
Yang mana satu? Sekarang ni yang dibincangkan ataupun diperjuangkan oleh negara-negara Arab ataupun negara-negara, banyak negara lah kan. Two state solution ni yang mana ni? Yang 1967 ni. Ini two state solution. Orang Israel warna biru, orang Palestin warna hijau. Okey ke okey? Okey ya. Okey. Kalau katakan ia berlaku di Malaysia. Kalau dia berlaku di Malaysia. Kalau berlaku di Malaysia, saya pindah tempat lain. Sebab apa? Sebab yang warna ada orang Terengganu Kelantan ke? Oh, Ustaz Bakar Kelantan. Terengganu Kelantan ni tempat banjir. Kalau berlaku macam ni, kita kena banjir setiap tahun. Bulan 12 sampai bulan 3 kita kena banjir. Tak ada tempat lari. Sebab kita akan berenang dalam tempat banjir. Kalau berlaku di Malaysia. Baik. Apa sekarang ni mereka ni daripada 750,000 ini, kerana ialah masa dah berlalu, sekarang ni umat Islam Palestin atau Palestin yang menjadi pelarian seramai 6 juta orang. Daripada 750,000 mereka melahirkan dan sekarang ni ada 6 juta orang terbahagi di kemah-kemah pelarian. Kemah-kemah pelarian di Syria, kemah Yarmouk, Mukhayyam Yarmouk. Kemudian di Jordan pun ada perkemahan. Kemudian di dalam Palestin pun ada perkemahan-perkemahan. Perkemahan ni memang betul-betul perkemahan, bukannya perkemahan tu rumah ada cantik macam kita ni, memang perkemahan. Mereka duduk di perkemahan-perkemahan. Kalau tuan-tuan sempat pergi ke Jordan, sekarang ni Syria dah tak masuk kan. Pergi Jordan, pergilah perkemahan-perkemahan Palestin, memang ada. Mukhayyamat. Jordan ni memang banyak perkemahan kan. Di Jabalia, perkemahan Jabalia diasaskan tahun 1968, 1968, 53, 57, 48. Pelarian Palestin di Jordan 2.3 juta. Pelarian Palestin di Gaza 1.5 juta. Satu pelarian Palestin di tepi barat hampir 1 juta. Syria ada 500,000, Lebanon ada 200,000 Palestinian di Lebanon. Okey. Habis cerita, satu cerita lagi. Kemudian kita sambung ke tepi barat. Kita pergi ke tepi barat, terbang pergi ke tepi barat. Ini realiti sekarang. Umat Islam yang kita kata tepi barat yang warna merah, yang merah besar ni, yang warna hijau tadi yang besar tadi kan. Hakikatnya selepas perjanjian Oslo 1993, daripada tahun 1995 mereka memberikan orang Palestin 18% sahaja. Ada Jenin, Tulkaram, Ramallah, Jericho, Baitul Laham, Hebron. Dan sebahagiannya lagi adalah kawasan bersama antara Israel dan juga Palestin. Bakinya adalah milik Israel, 60%. Yang tadi yang kecil 22% kan, dengan Gaza, dah biru tu dah jadi milik Israel. Adakah mereka hidup aman damai di tepi barat? Jawapannya ya. Mereka hidup aman damai di dalam penjara besar ini. Aman damai lah Israel membina tembok pemisah yang tadi besarnya 700 pusingan dia tu 700 km, setinggi 8 meter. Tinggi tembok tu tinggi 8 meter, atas dan bawah. Dia bukan atas je, atas dan bawah. Dan tebal dia tu, dia ada tempat lain, tak ingat tebal dia. Dia tebal dia, saya tak ingat 5 meter kot tebal dia. Tebal tembok tu. Dan merupakan penjara terbesar lah, seramai sejauh 700 km. Adakah mereka ini hidup aman damai? Kita tengok. Tinggi 8 meter, panjang keluasan itu 700 km. Dibina pada tahun 2002. 2002, dah 21 tahun mereka hidup dalam penjara ini. Okey. Ya. Bagaimana kehidupan mereka di tepi barat? Tadi kita banyak cerita pasal Gaza kan, banyak orang cerita pasal Gaza, perang. Kat tepi barat sebelum berlakunya perang ataupun hari-hari biasa jadi macam mana? Jadi macam ni. Nak pergi kerja perlu lalu pos kawalan. Hari-hari nak pergi kerja perlu lalu pos kawalan. Pos kawalan Israel.
Kemudian CCTV diletakkan sekeliling. Memang boleh kenal setiap orang yang lalu. Kalau ada rusuhan, mereka boleh tangkap gambar. Dan antara plan Israel, Yahudi adalah selepas ini, kalau selepas perang ni, untuk menggantikan buruh-buruh Palestin ni, apa mereka akan buat? Mereka akan import buruh-buruh daripada India. Jadi orang Palestin yang tak ada kerja ni akan hilang kerja lagi. 700 roadblock bersama 140 checkpoint mereka akan lalui setiap hari dalam kehidupan mereka seharian. Yang kita kata wilayah autonomi tadi tu, inilah dia wilayah autonomi. Wilayah autonomi yang perlu lalu 700 roadblock bersama 140 checkpoint. Penangkapan setiap hari, penangkapan di tepian barat setiap hari kepada orang Palestin. Mereka menangkap orang Palestin setiap hari, tangkap tanpa siasat. Macam ISA lah, tangkap tanpa siasat. Sebab tu kita tengok dalam gencatan senjata pada hari ini yang berlaku, mereka membebaskan lebih ramai tahanan Palestin. Tahanan Palestin tu tak sepatutnya ditahan pun. Jadi membebaskan seorang Israel, dibebaskan 3 orang Palestin. Bukan setakat itu, mereka juga membunuh orang Palestin. Berlaku pembunuhan, sikit-sikit bunuh. Dan yang lebih buruk lagi adalah pencerobohan Masjid Al-Aqsa. Mungkin tuan-tuan, ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan kita buktikan, bila kita pergi Masjid Al-Aqsa, mana ada perang, tak ada pun, masuk elok je. Boleh selfie lagi, ambil gambar cantik saya dekat masjid ketiga umat Islam. Memanglah sebab kita datang bagi duit kat Israel. Memanglah dia layan kita elok kan. Masjid Al-Aqsa ni besar mana tuan-tuan? Masjid Al-Aqsa ni, kalau biasanya orang kata Masjid Al-Aqsa tu yang ni. Ni Qubatul Sakhra ni nama dia kan, Dome of the Rock. Hakikat dia Masjid Al-Aqsa ni dalam tembok ni. Dalam tembok ni. Tembok ni seluas dia dalam 1 km persegi. 1 km persegi besar. Dan ini adalah Masjid Al-Aqsa kesemuanya. Dan perancangan Israel adalah untuk membahagikan Masjid Al-Aqsa kepada 2, satu milik Yahudi, satu milik Palestin. Satu milik umat Islam, iaitu yang di Masjid Qibli. Di bawah ni ada Masjid Qibli. Ini Masjid Qubatul Sakhra. Jadi yang sebelah sini adalah milik Israel, sebelah sini milik umat Islam. Okey ke tak okey? Tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kau duduk sana, aku duduk sini. Kita aman-damai. On. Milik Israel ni kenapa mereka ambil sini? Kerana mereka bercadang dalam plan mereka untuk membina Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Dan mereka sedang berbincang di dalam parlimen mereka untuk dapatkan ini. Kalau tak berlaku, Taufan Al-Aqsa lah. Okay. Dan Murabitun ataupun umat Islam yang berada di Al-Aqsa setiap hari berusaha menjaga Masjid Al-Aqsa. Sama ada dengan pisau, dia panggil pisau masak, pisau kat dapur ke, apa ke, dan sebagainya. Selain daripada itu, rumah-rumah mereka diruntuhkan. Rumah mereka dirobohkan. Penjajah Israel datang bagi tahu, rumah ni kita ambil kalau kau diberi masa 5 hari sebagai contoh. 5 hari untuk keluar daripada tanah ni, robohkan rumah ni. Robohkan rumah ni dan keluar daripada tanah ni. Kalau kau tak robohkan rumah ni, kami akan panggil kontraktor, kami akan panggil jentolak untuk robohkan rumah ni, dan kau kena bayar kos untuk robohkan rumah ni. Dan kita dapati, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Jordan, nampak beli kitchen Palestin kan? Ataupun pernah nampak mana kitchen Palestin yang berbentuk kunci. Bentuk kunci. Mereka ni membawa kunci ni adalah simbol, inilah kunci rumah aku. Yang kau halau tu, ni kunci rumah aku. Jadi kalau kita jumpa ada kitchen kunci tu, itu maksud dia. Ini kunci tu adalah kunci rumah dia. Kunci rumah dia yang dirobohkan oleh Israel. Hasil daripada rumah-rumah yang dirobohkan ataupun umat Islam yang dihalau keluar daripada tanah-tanah mereka ini, Israel membina penempatan haram Israel. Mereka membina penempatan haram Israel dan menjemput lebih ramai orang-orang Yahudi daripada luar untuk masuk dalam Israel. Israel adalah negara yang membenarkan 2 warga negara. Dia adalah negara yang membenarkan 2 kewarganegaraan.
Jadi apabila berlakunya peperangan Taufan Al-Aqsa ini, ramai di kalangan orang Yahudi ni keluar. Sebab mereka ada dua warga negara. Jadi dia nak balik ke US ke, dia nak balik ke Hungary ke, dia nak balik ke Kenya ke, South Africa ke, dia punya pasal lah. Sebab dia ada warga negara. Jadi dia boleh pergi keluar masuk. Faktanya, penempatan Israel semakin berkembang. Seramai dalam sekitar 600,000 ke 750,000 orang Yahudi mula menduduki rumah-rumah yang telah dibina tadi. Okay. Habis cerita tebing barat, jom kita pergi Gaza. Ni gambar Gaza. Cantik tuan-tuan Ini dia cantik. Buah-buahan kat Gaza pun sudah sedap. Pada tahun 2005 ni 2005-2006 Hamas memenangi pilihan raya dan menjadi pemerintah di Palestin. Dan mula daripada 2005 ni orang-orang Israel mula keluar daripada Gaza. Jadi Gaza ni milik orang Palestin sepenuhnya. Betapa besar mana Palestin ni? Betapa besar mana Gaza? Luas 365 km persegi. 365 km persegi. Panjang ni, maknanya kalau kita buat satu kali maraton, selesai. 41 km. Daripada Rafah sampai ke utara Gaza, daripada Rafah ni sebelah ni Mesir, ni sebelah ni Mesir. Daripada Rafah ni, daripada sempadan Mesir sampailah ke hujung ni 41 km. Kita boleh buat satu larian maraton. Daripada hujung ni sampai ke hujung ni lebarnya 10 km. 10 km, lari sejam setengah. Daripada hujung kita buat maraton, lepas tu lari sejam lagi, habis kita pusing satu Gaza, berlari. Yang kita naik kereta, lari. Berapa ramai di sini? 2.5 juta manusia. 2.5 juta manusia yang duduk di sini. Dan mereka dikepung di laut dijaga oleh Israel, dan di sebelah sini dijaga oleh Israel, atas ni menjaga Israel. Jadi dulu Gaza dia ada airport, dan telah dibom oleh Israel pada tahun 2001. Airport ni adalah airport antarabangsa. Kalau di Malaysia kita ada KLIA, airport antarabangsa, dulu Gaza dia ada airport antarabangsa. Okay. Seperti mana di tepi barat mereka dikepung, seperti mana di tepi barat mereka dikepung, tetapi kepungan ini ataupun pagar ini siap pada tahun 2021, 2 tahun lepas. Tinggi 6 meter dan juga dibuat atas dan bawah, sepanjang 65 km. Ini adalah pagar yang dipasang tu daripada Mesir sampailah daripada hujung ni sampai ke atas. 65 km luasnya, tingginya 6 meter. Dalamnya ada beberapa meter lagi dalam. Oh, okey. Segera gitu, azan. Kita berhenti sekejap, kita azan Isyak. Cuba satu, okey. Kita tunggu sikit Sikit pun tak sikit kan. Kita ada edarkan petition daripada Gabungan Solidariti ni, KSPP. Kita edarkan petition untuk petition yang kita edarkan ini untuk kita hantar kepada kerajaan bagi mendesak pembebasan Palestin. Adakah kita boleh buat? Adakah kerajaan Malaysia boleh bebaskan Palestin? Tak boleh. Sebenarnya kerajaan Malaysia boleh bebaskan Palestin tak? Tak boleh. Sebab kita kecil, negara kita kecil. Negara Arab banyak lagi besar. Tapi kita sebagai negara, kita memainkan peranan untuk kita minta kepada kerajaan untuk bekerjasama dengan negara-negara yang umat Islam atau sekurang-kurangnya untuk membebaskan Palestin. Okay. Baik. Kita sambung sikit. Kita punya ni dia punya apa tadi? Tembok ataupun pagar yang dibuat oleh di Gaza. 6 meter tinggi, lebih kurang beberapa meter ke dalam laut. Dikawal oleh CCTV. Dan Israel ni kan bijak.
dia banyak kamera-kamera yang batu tiba-tiba kamera, nyamuk rupanya kamera dan sebagainya. Ini datanya 2.3 juta di anggaran lah, 2.3 juta populasi di Gaza sejauh seluas 365 km persegi. Apa tu? 45% unemployment rate. Maknanya 45% orang tak bekerja. Tidak bekerja. Jadi kehidupan mereka sangat-sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Data daripada peperangan sebelum ini, tahun 2008 mereka perang 23 hari. Tahun 2012 8 hari perang. 2014 50 hari. Ini Hijratus Sijil kalau tak silap nama dia. 2021 11 hari perang. 2023 hari ni dah berapa hari perang? 48 ya? 52 kan? 52 hari, dah masuk hari ke-52. Sekiranya gencatan senjata ni berhenti, habislah. Dia habis hari Jumaat hari tu lah, atau Khamis lah. Dan itu nantilah kita tengok habis cerita Gaza, kita tengok orang luar Gaza pula, ataupun respon umat Islam di negara-negara Arab. Deal of the Century tahun 2019-2020 yang dibuat oleh Donald Trump pergi ke Saudi Arabia dan juga negara-negara bersama negara-negara Arab yang lain, Bahrain, UAE. Mereka membuat satu Deal of the Century untuk bersetuju tentang normalisasi Israel dan juga two-state solution. Dan daripada negara-negara Arab ini, antara yang negara Arab yang tidak sertai adalah Qatar. Dan kita dapati tahun 2018-2019 tak silap, Qatar ni diboikot oleh negara-negara Arab yang lain, sehingga kan negara Arab lain tidak boleh terbang di atas Qatar. Di atas Qatar, dan Qatar pun tak boleh terbang ke atas negara Arab yang lain. Orang kesan dia, jemaah haji daripada Qatar susah nak pergi haji. Orang nak pergi umrah, nak pergi haji susah, kerana mempertahankan Palestin. Ini kesan daripada Deal of the Century. Donald Trump ajak, itulah gambar-gambar tu kan, kalau tuan-tuan kenal lah gambar-gambar tu. Kemudian mereka buat Abraham Accord pada tahun yang sama, tahun 2020. Bahrain dan juga UAE mengiktiraf Israel dan meletakkan duta-duta mereka, duta Israel di UAE dan Bahrain, duta Bahrain dan UAE di Israel. Jadi negara-negara yang telah mengiktiraf Israel ni, ini dia. Negara-negara Arab yang telah mengiktiraf Israel. Dia buat sama sedikit demi sedikit. Mula-mula Morocco baru 1994, 1980 lagi Mesir. Kemudian Jordan pada tahun 1994 mengiktiraf Israel. Ini border yang paling dekat lah, Jordan dan juga Mesir. Kemudian 2020 Sudan, Morocco, Bahrain dan juga UAE mengiktiraf Israel. Apa plan Yahudi? Apa plan Israel? New Middle East. Netanyahu dalam satu program di New York, dalam satu pertemuan di New York, telah pun mengumumkan the New Middle East. Kalaulah tidak berlaku Taufan Al-Aqsa, Saudi Arabia telah pun menandatangani projek normalisasi bersama dengan Israel. Jadi kita pergi umrah bersama-sama dengan kawan kita daripada Israel. Itulah. Kalau sekarang kita boleh, kalau kita pergi umrah ni, penceramah di Mekah ni dia akan cerita, dia kata, tuan-tuan, Israel tak boleh masuk ke tanah haram Mekah ni. Tak apalah, nanti desain nanti kita tengoklah dia masuk. Kalau tidak berlaku, Taufan nak masuk. Jadi Netanyahu telah pun dalam perancangan mereka untuk menjadikan negara ataupun ini Middle East yang baru, senternya adalah Israel, dan ini adalah negara-negara yang bersetuju dengan mereka. Egypt dah selesai, Mesir dah selesai, Sudan pun dah selesai, Bahrain pun dah selesai, UAE pun sudah, tinggal Saudi. Tinggal Saudi saja nak tanda tangan ni. Sebab apa India baik sangat dengan Israel? Kalau China, dia ada obor, one belt one road.
dia ada projek dia. Dia ada projek One Belt One Road dia. India mereka ada IMEC. India Middle East Europe Economic Corridor yang akan bersama dengan Israel. Ni jalan-jalan ni daripada Israel lah. Okey. Baik. Kita masuk ke Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa yang bermula 7 Oktober. Kita mulakan dengan satu video. Video ni saya nak play. Cara dia. Kita nak tengok satu video tapi saya harap dengarlah macam ni. Video ni dibuat oleh orang Israel. Ini adalah biasanya kita tengok video yang daripada Iklam Askari Hamas Hamas yang buat media daripada dia orang. Ini video daripada Israel. Kejap saya nak tengok setting. Kejap. Nak tengok setting laptop ni. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya background ni lagu Palestin Okay. Saya cari speaker ya. Okay, baik. Jadi peperangan video ni adalah video daripada
nama tu. Seni kata tu adalah interview daripada orang Yahudi. Mereka menceritakan 1,200 orang Al-Qassam datang, kemudian mereka bom, mereka hantar roket mereka ni tak kuat pun. Itu cerita tadi. Baik, apa yang berlaku pada 7 Oktober? Apa yang berlaku pada 7 Oktober? 1,000 orang tentera telah masuk, 1,000 Al-Qassam telah masuk ke dalam, telah pergi menyerang Israel. Daripada pada tahun 2021, mereka berperang selama 10 hari lebih kurang antara Israel dan juga Palestin, antara Hamas dan juga Israel. Sebanyak total jumlah 4,000 roket telah dilepaskan pada tahun 2021. Sejumlah 24,000 roket telah dilepaskan pada tahun 2021. Perang 10 hari atau 12 hari. Pada 7 Oktober, ketika waktu subuh atau selepas waktu subuh, 5,000 roket dilepaskan dalam 20 minit. 5,000 roket telah dilepaskan sebanyak dalam masa 20 minit. Kenapa banyak sangat? Dan mereka tembak 5,000 roket untuk menggagalkan Iron Dome. Iron Dome ni dia boleh pintas roket, tapi kalau sekali banyak serang, Iron Dome pun pening. Iron Dome pun pening sebab mereka nak pintas satu, akhirnya ada yang jatuh, ada yang kena. Dan daripada situ mereka menghantar serangan darat dan juga serangan laut. Dan 1,100 orang Israel mati dan mereka telah menawan lebih daripada 250 orang. Dianggarkan lebih daripada 50 orang telah ditawan. Gambar apa ni? Paragliding Paragliding ni ditanya kepada mereka daripada mana mereka belajar paragliding ni? Di Langkawi. Baik. Ini cerita bagaimana peperangan itu berlaku. Mereka menyerang roket-roket ni dihantar dihantar ke sini daripada Gaza. Roket ni adalah roket buatan sendiri bukan roket ni adalah roket buatan sendiri yang dihantar daripada Gaza sampai ke Tel Aviv. Daripada Gaza sampai ke Tel Aviv. Dan sejarah pembuatan roket ni mereka buat daripada awal, tembak 1 meter, bom, mati. Tembak depan sikit, mati lagi. Jadi mereka bukannya masuk kelas universiti belajar macam mana buat roket. Universiti mana dia buat roket? Buat sendiri. Daripada usaha mereka sendirilah orang Palestin. Baik. Pada 7 Oktober, dalam peperangan ini, pada serangan pada 7 Oktober, Hamas telah pun mendapat selebih kurang dalam 40 km luas daripada Gaza. Ini Gaza yang hujung yang sepadan ni, mereka dapat tawan lebih kurang 40 km ke depan. Sebab tadi dalam video, kalau perasan dalam video tu ada tembok pagar tu yang mereka tolak pakai jentolak, mereka serang, mereka dah keluar, jadi mereka dapat lebih 40 km. Dan ini ketika kita menceritakan ini, sekarang ni dia jadi tempat perang balik lah. Dia jadi tempat peperang semula lah. Israel mengamalkan dalam peperangan ini dasar bumi hangus. Mereka menyerang utara Gaza, antaranya mereka menyerang utara Gaza dan mereka mengamalkan bumi hangus. Bumi hangus ni apa? Mereka menyerang setiap benda yang hidup dan agar Gaza ni tidak boleh digunakan kembali. Hancurkan rumah. Kalau ada binatang, bunuh semua. Kalau ada orang, bunuh. Mereka bunuh sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. TRT pun buat satu video. Kita tengok ini video berkenaan Gaza.
Ini adalah gambaran bom yang dihantar kepada orang Gaza. Okay. Next. Ini Gaza sebelum berlakunya peperangan, Gaza sebelum 7 Oktober. Tadi itu Gaza 2 minggu pertama. Baik. Berapakah angka kematian sekarang? Seramai 14,500 orang telah pun syahid. Anggarannya 14,500 orang syahid. 6,000 di kalangan mereka adalah kanak-kanak. Manakala orang Israel yang telah pun mati 1,200 orang. 1,200 orang Israel mati, kemudian di Gaza 14,500 orang syahid. Mereka mendakwa berlakunya peperangan ini, mereka mendakwa berlakunya pembunuhan orang Palestin ini adalah kerana Hamas. Kerana Hamas. Jadi dakwaan mereka ini, bagaimana mereka ingin menjawab dakwaan mereka? Sekiranya kita tanya kepada mereka, 226 yang mati ni daripada mana? Di tepi barat 226 orang syahid. Di tepi barat. Hamas tak ada dekat tepi barat. Jadi peperangan ni sebenarnya nak apa? Nak hapuskan orang Islam di Palestin ataupun nak nyembah Hamas? Okey. Baik. 222,000 orang kehilangan rumah dan 47% daripada 2.3 juta populasi adalah kanak-kanak. Daripada 2.3 juta ni, 1.7 juta duduk dalam mukhayyam, duduk dalam kemah, duduk dalam perkemahan. Ada 35 hospital, 26 tidak boleh digunakan. Hasil daripada peperangan Tauful Al-Aqsa ini, 87 ambulans telah rosak, 167 tempat masjid atau bersama dengan gereja telah dimusnahkan. Okey, ini adalah serangan Gaza, serangan Israel ke Gaza. Mereka menyerang utara Gaza untuk menghalau orang-orang Gaza ni tolak. Kalau di sini, kalau kita tahu kat sini adalah Mesir, plan mereka adalah tolak orang Gaza 2.3 juta ni keluar supaya mereka boleh menguasai Palestin. Mereka hancurkan, mereka tembak Hospital Al-Shifa, mereka tembak Hospital Al-Quds dan juga Hospital Indonesia dan hospital-hospital yang besar yang lain. Ini satu contoh yang terdekat baru-baru ni. Mereka menggeledah atau menyerang secara terus Hospital Al-Shifa. Dakwaan mereka, Hospital Al-Shifa ni ada kubu Hamas. Ada kubu Hamas. Dan sebenarnya plan mereka adalah kenapa mereka attack hospital. Kalau attack hospital nanti orang Hamas keluar. Bila orang Hamas keluar, senanglah nak bunuh. Itu plan mereka. Rupanya orang Hamas tak keluar. Hamas tak keluar. Dan mereka dakwa di bawah Hospital Al-Shifa ni ada kubu Hamas. Kemudian ada satu video interview di BBC, kalau tak silap saya. BBC interview orang Israel. Kalau tak silap saya, Ehud Barak dia interview bekas Perdana Menteri Israel. Dia kata di bawah tu memang ada pun Hamas punya ni, kita tahu sebab kita yang tolong mereka buat. Jadi interviewer ni terkejut, kau tolong dia buat. Lepas tu dia tergamar, dia pun macam salah cakap. Adakah kau salah cakap? Tak, kita tolong dia dulu. Dia mengaku pada 50 tahun dulu dia kata kan.
Apa yang berlaku di Gaza? Setiap jam 42 bom dijatuhkan. 42 bom dijatuhkan, 12 bangunan hancur setiap jam. 15 orang terbunuh, tersyahid, 6 orang daripada mereka kanak-kanak dan 35 orang daripada mereka cedera. Utara Gaza sedang diserang kan. Utara Gaza, kita tengok episod Utara Gaza diserang. Sebenarnya ada juga orang-orang Palestin tak pindah. Dan mereka meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Habis serangan, mereka keluar jual beli. Serang balik, serang di rumah. Habis perang, keluar balik. Tetapi apa yang berlaku kepada dunia Islam? Apa yang berlaku kepada dunia Islam? Apa yang menyedihkan daripada taufan Al-Aqsa ini, tidak ada satu pun daripada pemimpin-pemimpin negara Islam bertemu dengan Hamas yang merupakan pejuang membebaskan Al-Aqsa ataupun membebaskan Palestin. Dan taufan Al-Aqsa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan antara Hamas dan Israel. Pejuang-pejuang lain juga ataupun mujahidin daripada NGO lain atau parti-parti yang lain juga ada bersama dalam peperangan ini. Untuk makluman tuan-tuan, di Gaza mereka ada parti Hamas, mereka ada parti yang lain, mereka ada NGO lain, mereka ada banyak gerakan-gerakan lain, dan gerakan-gerakan ini mempunyai sayap-sayap tentera mereka. Bukan Al-Qassam yang ada mujahidin, mereka ada Al-Qassam, dan ada banyak lagi. Tetapi yang ke depan Al-Qassam lah. Dan dalam peperangan ini mereka bersatu. Mereka bersatu. Okey. Namun tidak ada pun di kalangan pemimpin umat Islam di sebalik 14,000 orang yang mati syahid. 14,000 orang yang mati syahid, tidak ada pun pemimpin umat Islam yang bertemu dengan Hamas. Statistik daripada 1980, tadi kita tengok kan peperangan-peperangan tadi kan. Peperangan-peperangan ni. Peperangan ni. Jauh pula pergi ya. Hilang pula. Tak apalah, tadi kan kita tengok ada statistik perang tadi. Statistik perang tadi, daripada 1980 sampai 2022, jumlah yang mati syahid tidak sampai pun 10,000. Tetapi pada tahun 2023, pada tahun ini, pada peperangan kali ini, syahid telah melebihi 14,000 orang. Perhimpunan OIC, Perhimpunan Tergempar OIC telah berlangsung dan mereka mencadangkan 5 usul yang telah ditolak oleh 4 negara ini. Negara apa tuan-tuan? Di sebelah kanan tu, Saudi, Bahrain, UAE, Morocco. Apakah usul mereka? Yang pertama, mencegah penggunaan pengkalan tentera Amerika di negara-negara Arab lain. Ditolak. Membekukan hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan tenteraan Arab dengan Israel. Ditolak. Mengancam untuk menggunakan minyak, maknanya sekatan minyak kepada Israel, tak hantar minyak kepada Israel, ditolak. Mencegah syarikat penerbangan untuk terbang menggunakan terbang di ruang udara negara Arab, ditolak. Kemudian mereka mencadangkan untuk mewujudkan jawatan kuasa Menteri Arab yang akan jumpa di New York, dijumpa dengan US, ditolak. Malaysia boleh buat apa? Malaysia negara kecil. Yang boleh buat tu negara-negara Arab, negara-negara yang mempunyai kuasa besar. Okay, so kalaulah Gaza ni di Kuala Lumpur, kalaulah Gaza ni di Kuala Lumpur, besar manalah Gaza ni adalah disentuh Batu Cave sikit dekat Selayang sana, kemudian adalah hujung sampai ke mungkin dekat Bengkel, ada labu sikit, ada nilai sikit. Tak sampai PD Kalaulah Gaza tu bersama ni dekat Malaysia kecil ni. Okey. Kita tengok satu video lah ni. Okey, ini satu video dikeluarkan oleh Hamas berkenaan peperangan ini. Kita tengok macam mana plan mereka.
Okay, peperangan Taufan Al-Aqsa ni tuan-tuan, kalaulah bukan kerana US masuk campur, Israel dah kalah dah. Dah lama kalah. Pada hari pertama pada 7 Oktober, Amerika memberi bantuan 8 bilion USD kepada Israel. Dan War Room ni, dia punya command center telah diambil oleh US sejak hari pertama lagi. Bukan Israel kalah dah. Komander dia kena tangkap, dia punya ini tangkap, jadi dia tahan dah sebenarnya. Kemudian Kongres US juga telah meluluskan, lepas daripada 8 bilion tu, mereka meluluskan lagi 14.3 bilion USD untuk bantuan ini. Berapakah kos harian mereka perang ni? Berapakah kos harian? Ya, kita tengok tadi dia punya kereta-kereta kebal kan, tank-tank kan. Kalau kereta kebal ni bukannya 100,000, 200,000 lah. Kurang-kurang 4 juta USD. Dan umat Islam dan Hamas telah memusnahkan kenderaan dan juga kereta kebal ni lebih daripada 150 kenderaan dan juga kereta kebal Israel ataupun US. Jadi setiap hari dianggarkan kos untuk perang ni di pihak Israel adalah 1.3 bilion setiap hari. Sedangkan Hamas tadi pakai senapang kan, mungkin dalam RPG mungkin dalam $2,000. Paling mahal pun $2,000 Amerika. $2,000 berapa? Kali lah kan, $10,000, $12,000 satu. Boleh musnahkan 4 juta USD punya tank. Jadi kita nampak sebenarnya peperangan ini, kita nampak macam Islam ni mati dah 14,000. Tapi sebenarnya in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, sekiranya kamu merasa sakit, ketahuilah mereka juga sakit seperti mana kamu sakit. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu bertawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah tidak seperti mereka yang tidak berharap kepada Allah. Maknanya kamu lebih Allah dalam peperangan ini. Jadi dalam naratif yang kita nak bawa, sebenarnya kalaulah kan video ni, kalau kita tengok video ni macam kita main game kan. Siapa yang pernah main CS ke Dota dan sebagainya kan, macam game. Jadi mereka ni seolah-olah pegang GoPro lah, masa nak perang pegang GoPro. Sebab apa? Kalau mereka tak buat, kita tak tahu. Kalau dia tak buat, kita tak tahu. Yang kita tahu apa? Israel serang Hamas, 14,000 mati, ini mati, kita pun sedih. Jadi umat Islam satu dunia sedih. Hari ni kita bukan nak sedih, sebab yang mati tu syahid dah. Yang kita tak mati ni, kita tak tahu macam ni. Yang tak tahu ni kita. Yang mereka syahid dah. Kita yang tak tahu. Yang kita nak sedih-sedih, mereka sedih-sedih, orang syahid, budak-budak meninggal kan. Kita sedih, memang tu sedih. Tapi sebenarnya kesedihan kita tu, kita kena clear lah, kita sedih tu sebab apa? Yang kita sepatutnya sedih adalah kerana umat Islam tak membantu. Kerana umat Islam satu dunia tak membantu. Mereka terpaksa bawa GoPro masa perang. Nampak macam main game, betul main game. Tapi untuk menceritakan apa yang sedang berlaku, apa yang usaha mereka. Kalau tak, kita tahu. Kita mungkin tak terfikir kan. Saya terfikir apa? Dia pakai software apa ni? Berlaku perang, kemudian bila masa mereka nak, maknanya Hamas ni, sistem mereka terlalu sangat kemas.
kat mana dia duduk pun kita tak tahu, kat mana dia edit video pun kita tak tahu, pakai software apa, kemudian sempat dia nak post kat Facebook, kat media sosial dan sebagainya. Jadi kalau tak buat benda ni, orang tak tahu. Satu dunia tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi peperangan dunia ini adalah peperangan naratif. Dulu kita punya media kita dikuasai oleh Barat, tapi hari ini Al-Qassam dia dah ada media dia sendiri untuk sampaikan kita secara direct. Kalau tuan-tuan boleh baca bahasa Arab, buka je Telegram Al-Qassam bahasa Arab. Kalau buka kat handphone, dekat iPhone, dekat Android, buka dekat website. Telegram, WhatsApp, Telegram dekat website boleh buka channel-channel Al-Qassam. English pun dia ada, kalau tak silap saya. Kalau tak, buka yang bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu terjemahan banyak. Banyak channel-channel Telegram bahasa Melayu yang menterjemahkan apa yang sedang berlaku. Yang saya follow, namanya Hadis Palestin. Kalau siapa di Telegram boleh buka saja Hadis Palestin. Dia update selalu. Saya bangun pagi je tengok, nak tidur tengok. Tengok apa perkembangan. Okey. Dan mereka akan terus berperang. Nama siapa Abu Ubaidah pun kita tahu. Siapa Abu Ubaidah ni? Abu Ubaidah ni siapa sebenarnya? Dia ni apa, kita pun tak tahu siapa dia sebenarnya. Okey. Dan selain daripada itu, Israel di kalangan rakyat Israel juga ramai telah keluar. Kita tengok dalam video kan. Mereka berkumpul di airport, buka je airport keluar kan. Kerana itu bukan negara mereka pun. Dan ekonomi mereka jatuh kerana peperangan ini. Disebabkan Israel ni takut sangat berperang. Bila Hamas hantar roket ke Israel, mereka ni tak pergi keluar kerja. Kesan dia, kerajaan terpaksa bagi sekarang bagi STR kan, sistem sumbangan tunai rahmah kan. Macam itulah lebih kurang. Kerajaan terpaksa membayar setiap rakyat di Israel, di Israel ni. Jadi duit dia makin jatuh, ekonomi dia jatuh. Itu kesan yang berlaku di Palestin, di Israel sekarang. Netanyahu semakin kehilangan kepercayaan, sehingga kan rakyat Israel menuduh Netanyahu sengaja mencipta peperangan ini untuk kekal relevan. Sehingga ke tahap itu. Sebab Netanyahu dah hilang kepercayaan oleh rakyat dia. Baik, tuan-tuan, masa dah lagi 2 minit. Saya habiskan dalam 2 minit. JSPP. Saya play video ni laju. Pertemuan gabungan Solidariti ini selepas berlakunya peperangan 10 Oktober, gabungan JSPP pergi bertemu dengan Khalid Mash'al. Tuan-tuan baca terjemahan je lah kita play je lah lama ni 2 minit. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم سعداء برؤية إخواننا من ماليزيا العزيزة في هذه الليلة، يعني نشعر بتضامنهم مع قضيتنا ومع شعبنا، خاصة مؤسسة أمان فلسطين وكذلك حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين. هذا دليل على مصالح الأئمة في ماليزيا والقائمين عليها. نحن نقدر ما يفعلونه منذ سنوات وليس اليوم، وهم في الجمل دعمهم لشعبنا وخاصة أئمة في غزة في ظل إصراره والبطلان عليهم. هذا شيء مقدر يساعد شعبنا على الصمود وتخفيف معاناته. ثم قد يسترسل بقضية الأمة جميعا، خاصة قلب القدس والمسجد الأقصى المبارك اللي يتعرض للتعويض ومحاولات التقسيم والهدم وبناء الهيكل المزروع. فنحن نقدر هذه الزيارة ونقدر جهودهم خلال السنوات الماضية وهذه الأيام في التضامن مع شعبنا ودعمه وإغاثته وتوفير كل أشكال الإسناد والدعم. نطالبهم وندعوهم إلى المزيد، لهم شكرا ثم ندعوهم إلى المزيد من ذلك. وتحيات من خلالكم إلى الشعب الماليزي، ونعزز يعني تقديرنا وثقتنا بكم وبما تفعلونه من أجل فلسطين والقدس والأقصى وإلى في غزة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi dalam masa bulan lebih JSPP kita ada 6 seruan. Yang pertama, pembebasan Banu Al-Aqsa. Yang kedua, kita persiapkan diri, umat Islam di Malaysia persiapkan diri. Persiapkan diri ni apa?
siapkan diri dengan penuhkan surau-surau dengan solat subuh, penuhkan surau-surau dan masjid dengan solat subuh. Nanti nak sambung panjang pula, saya tak sambung. Nombor 3, sokongan penuh. Umat Islam di Gaza dan juga Hamas memerlukan sokongan. Walaupun kita tak pergi ke sana, kita berikan sokongan kita. Sokongan kita. Sokongan ni bukan, kalau kata-kata lepas dah 28 hari perang, kita pun dah letih. Kita letih, mereka pun letih. Tapi mereka letih perang, kita letih menengok. Mana yang lebih letih? Kita yang letih sebab kita melihat. Tapi selagi mana kita tidak berhenti menyokong, sokong. Maknanya di dalam media kita ni sentiasa menyokong. Umat Islam di Malaysia sentiasa menyokong pembebasan Palestin. Sokongan ini mereka nampak. Sokongan ni mereka nampak sokongan ni. Tapi bila kita dah mula slow, kita pun dah mula bincang artis kahwin, kita dah mula bincang isu-isu yang tak sepatutnya dan sebagainya kan. Jadi orang Palestin letih, dia pun makin lemah. Habis dah Malaysia cerita poligami, habis dah. Habis cerita Malaysia. Okay. Yang keempat, beri tekanan. Kita nak beri tekanan kepada negara-negara luar supaya bersetuju dalam membebaskan Palestin bersama-sama. Gerakan massa, gerakan rakyat lah. Maknanya gerakan massa kita semua menggerakkan sokongan kita terhadap Palestin. Yang terakhir adalah sumbangan. Okey, kita ada 9 tuntutan kepada kerajaan. Saya rasa masih dah time. Tuan-tuan pun ada ni. Saya nak tutup dengan arahan Nabi SAW. Sabda Nabi SAW. Ini kita tengok betul-betul hadis ni. Sebelum kita bangun ambil wudu untuk salatnya lagi. Man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatan jahili. Ada tadi ni. Hadis lain. Betul. Man mata walam yaghzu walam yahduth bihi nafsu mata ala sya'batin minan nifaq. Siapa yang mati tidak pernah berperang. Siapa yang mati tak pernah perang, satu, serta tidak pernah berniat dalam dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam satu bentuk kemunafikan. Kemudianlah hadis Nabi lain, Nabi SAW sebut apa? Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan peralatan perang, maka dia juga pergi berperang. Man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi ghairihi faqad ghaza. Siapa yang menjaga keluarganya, menjaga keluarga orang yang berperang, maka dia juga seolah-olah telah berperang. Jadi kita cari cara untuk kita berikan sokongan kepada Palestin dengan cara macam mana sekalipun. Kalau tuan-tuan mungkin tidak diarahkan di wilayah, Menteri Agama kata wilayah setiap kali solat fardu baca doa Qur'an nazilah. Saya sarankan kita buat juga kat surau-surau kita, walaupun tidak ada arahan daripada jahil dan sebagainya. Saya rasa tidak ada halangan untuk baca Qur'an nazilah. Kita bukannya buat Qur'an dan sebagainya, Qur'an nazilah ni tidak ada halangan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kerana lebih 3 minit daripada masa yang tuan-tuan peruntukkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita, kalau kita tidak temu di dunia, kita temu di syurga nanti insya-Allah. Sekiranya tidak, Allah temukan kita di Masjidil Aqsa dalam keadaan dia terbebas insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.